Katakanlah begini. Baik, di bawah juga proses yang sama. Bawah ni kena sama, kena tambahkan 3 kolon. Yang mana ini adalah berupa jumlah. Ini ialah objektif. Ini ialah apa tadi? Lupa dah. Subjektif. So, saya letak dia apa entah. Nombor 2 subjektif dia. Yang ketiga ialah struktur. Jadi ruangan ini ialah bilangan sahaja. Kalau saya letakkan di sini, ini ialah 1, sini ialah 1, yang sini ialah 7. Macam tu je, tak usah ada pening-pening buat. Kalau ini objektif 4, okey, ruang subjektif 1, subjektif 1. Ini objektif 1, objektif 1, subjektif 2. Ini struktur 1. Dia akan jadi seperti ini. Okey. Jadi yang ini ialah letak nombor soalan. Dia jadi rumit. Terlalu banyak warna ya, kita tengok. Okay, kejap. Jadi yang ini jadi soalan ya, soalan S. S1, S2 macam tu. Sehinggalah habis ya. Kemudian subjektif 1, kemudian kamu letakkanlah huruf apa yang kamu nak, struktur 1 dan sebagainya. Baik, katakanlah kamu buat sampai habis ya soalan ini.
Adakah ini sudah betul ataupun masih tak betul? Cuba kita perhatikan. Katakanlah saya betulkan balik. Objektif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Objektif di sini bilangannya ada 9. Subjektif ada 1. Struktur ada 2. Objektif ada 3. Objektif ada 3. Struk 1, 2, 3, 4, sorry. Ada 4, subjektif ada 1. Macam tu. Jadi keseluruhannya ada berapa? Struktur 1, 2, sini ada 2. Subjektif ada berapa? 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Subjektif. Oh, saya silap. Subjektif ada 1. Objektif tu 2, sir. Objektif? Yang pembahagian sunat dan pengertian tu, objektif dia 2. Sunat dan pengertian. Objektif, okey, ada 2. So, 1, 2, 4, betul. Subjektif ada 4, ya. Bukan sir, objektif 2, subjektif 1 yang dekat pembahagian sunat. Pembahagian sunnah. Objektif 1, 2. Subjektif betul dah tadi 1. 1. Kita tengok ke bawah, subjektif di sini ada 2. Subjektif 1, 1. Subjektif. Dekat kefahaman tak ada. Sini tak ada. Kemudian objektif, subjektif ada 2. So jawapannya ada 3 ya. Okey, subjektif ada 3. Objektif ada berapa? 15. 16. 10. 16. Ada 15 ya? Tu ada salah kira kat situ. Ha? Ada salah kot letak dekat bahagian yang belah kanan tu. Kalau di sini ikut soalan ni yang terakhir ialah 15 ni. Kan? Soalan ni ada 15. Jadi kalau kita kira di sini 7, 10, 15, 9, campur 6, 15. Betul lah 15. Baik. Sekarang kita tengok ya. Saya nak tuan-tuan faham macam mana tuan-tuan nak design soalan JSU ni. Kalau tuan-tuan lihat di sini, tengok objektif dahulu ya. Tengok objektif dahulu. Kalau dilihat dari segi tajuknya, walaupun ada 9 tajuk bagi tajuk satu ni, ada 9 subtajuk, tapi yang terpilih hanyalah 3 subtajuk. Tak apalah, ini terpulang kepada tuan-tuan nak buat. Cumanya kalau kita perhatikan mengapa taburan soalan itu meletakkan soalan yang paling banyak datangnya daripada subtopik 1. Lafaz niat solat fardunya 9 soalan objektif kan. Pembahagian sunat ini ada 2. Sunat aiha ada 4. Ini satu persoalan akan timbul. Mengapa keadaan sedemikian muncul ya, yang menyebabkan soalan subtopik 1 bilangannya terlalu besar compare dengan subtopik yang kedua.
Itu satu soalan. Nanti cuba tuan-tuan fikirkan dan cuba berikan jawapan ya. Kemudian kita tengok di sini. Kalau kita perhatikan soalan objektif itu mencapai tahap 4 paling maksimum. Tahap 4 analisis is okay, tak ada masalah bagi saya. Ini berarti kalau kita lihat kedudukan soalan ini, sebahagian besar soalannya berada pada aras rendah. Malah kalau kita perhatikan, aras 1 mengelompok 7 soalan. Pengetahuan mengelompok 7 soalan. Diikuti dengan kefahaman ada 4, aplikasi ada 1, analisis ada 3. Kan? Okey, apa yang tak kenanya? Apa yang tak kenanya dengan soalan itu? Kalau ditanya saya mula berfikir ada banyak perkara yang ingin saya tahu. Contohnya, adakah murid dalam kelas kamu itu kategorinya kurang cerdik? Contohnya begitu. Kepala saya akan berfikir, adakah murid dalam kelas kamu majoriti atau sebahagian besarnya kurang atau lemah pencapaian akademiknya yang menyebabkan soalan banyak diberikan kepada aras 1. Nampak tak? Timbul persoalan sebab mengelompok 7 soalan pada aras 1. Ini bermakna kita hanya nak murid sebahagian besarnya hanya hafal sahaja. Kita tidak menguji mereka pada aras yang lebih tinggi. Dan kalau kita perhatikan, soalan itu sepatutnya berbentuk loceng, normal curve yang saya pernah beritahu kamu tempoh hari ya, normal curve. Maksud normal curve ialah kalau kamu membuat pilihan untuk membuat 4 aras. Contohnya sekarang yang kamu dapat lihat dari aras pengetahuan sampai ke aras analisis untuk soalan objektif ya. Maka, macam mana kita nak buat bentuknya seperti loceng, normal curve? Sebab andaian kita ialah sebagai guru, murid yang kita ajar di dalam kelas itu mempunyai kepelbagaian tahap pencapaian. Ada yang pandai, ada yang sederhana, ada yang lemah. Maka, kita kena buat soalan mengikut taburan seperti bentuk loceng itu. Pelajar yang pandai boleh jawab soalan aras tinggi. Tetapi soalan aras itu mungkin tidak akan mampu dijawab oleh pelajar yang lemah. Majoriti murid pastinya boleh menjawab soalan yang sederhana susah. Ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Manakala semua murid boleh menjawab soalan yang kategorinya sangat mudah, senang. Jadi kalau kita letakkan kedudukan bilangan soalan, maka tuan-tuan kena letakkan dulu. Macam mana bentuknya? Berapa jumlah soalannya? Katakan 15 soalan, daripada jumlah itu, berapa kita nak letak soalan itu pada aras ini? Berapa soalan taburannya? Dari 15 tu, macam mana kita nak tabur supaya nantinya dia akan berbentuk seperti loceng? Ini bermakna aras pengetahuan bilangannya sikit, aras analisis bilangannya sikit, manakala akan ada banyak soalan pada aras kefahaman dan peringkat aplikasi. Jadi nanti bentuknya akan seperti loceng. Boleh faham apa yang saya masukkan ni? Di tempoh hari pun saya dah lukiskan. Kan? Jadi berapa? Dari 15 tu agak-agak berapa?
Saya tahu kesilapan ini berlaku, tuan-tuan buat soalan dahulu. Mesti tuan-tuan buat soalan dulu, barulah dikira berapa jumlahnya kan? Jawapannya salah. Tuan-tuan kena letakkan dahulu bilangan ini. Tuan-tuan kena buat bilangan ini, baru buat soalan. Bukan buat soalan, baru kira jumlah. Salah. Ya. Kaedah itu salah. Tuan-tuan letakkan contoh, katakanlah, macam mana kita nak buat bentuk normal? Katakanlah, soalan pengetahuan ni boleh letakkan 2. Kemudian, soalan kefahaman dia naik jadi berapa? Mungkin naik jadi 5 atau 6, terpulanglah. 5 pun boleh. Okey, aras aplikasi mungkin jadi 5 atau 6 juga. Kemudian aras analisis dia akan turun ke bawah, letakkan dia jadi 3 atau 5. 5 pun boleh, 4 pun boleh. Maknanya soalan itu yang aras 1 sikit naik, aras kedua kefahaman jumlahnya banyak, aplikasi banyak ataupun sama, kemudian diturun balik. Boleh faham apa yang saya kata? Faham. Okey, kita lihat di sini pula. Ini ialah bilangan. Sekarang kita tengok taburan soalan pula. Tengok taburan soalan. Soalan itu disusun mestilah mengikut aras. Contoh, okay, katakanlah ini betul. Contoh, soalan 1, soalan 2, soalan 3, 4, 5. Okey, 6, 7. Betul. Susunan ini sudah cukup betul. Sekarang tengok soalan 8. Soalan 8 di aras berapa? 3. Aras 3. Nampak tak? Kemudian aras 9, aras 10 mengambil unit 3. 11, 12, 1. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh begitu. Kamu kena buat ikut tersusun. Ia bermula ikut aras. Contoh macam ni. Soalan 1, soalan 2, 3, 4, 5, soalan 6, soalan 7. Okey, ikut urutan kan? Betul kan? Jadi soalan 8 ini sepatutnya berada di mana? Fahaman. Ya, soalan 8 ini sepatutnya berada di aras kefahaman. Ni, soalan 8 sepatutnya ada di sini. 8 diikuti dengan apa? 9. Ya, 9, 10. Jadi bawah ni dia jadi 11, 12. 11, 12. Betul. Ya. Sekarang 13 pergi mana? Ke aplikasi. Ke aplikasi. Correct. 13. Kemudian 14. Analisisnya. Betul. Ya. Katakanlah di sini 14. Kemudian katalah habis dah. 14, ini ada 1, 15. Okey. Dia akan disusun begitu. Boleh faham ya? Sebab kita nak murid-murid memberikan perhatian dan dapat menjawab soalan ikut aras kesukaran. Ini berarti ada 7 soalan dari soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 7 arasnya senang. Jadi murid akan rasa, okey, aku boleh jawab. Senang aja ni. Tetapi kemudian soalan 8 sehingga soalan 12 mula agak susah. Tetapi selepas itu ia menjadi lebih susah. Nampak ya? Itu harus dilihat. Tadi saya kata ini betulkan atau kita cuba betulkan. Katakanlah ini kita buat ada 3 soalan. Ini mungkin ada 6. Ini ada berapa dah?
9 tak kurangkan sini. Ini 2, ini 5, 7, 7. Okey, katakanlah kita nak dia sama. Dua, 5, 7, 7. 7. 14 ya. Okey, katakanlah di sini 3. Sekarang bilangannya 15. Dia akan jadi seperti ini. Dia akan membentuk seperti loceng, saya kata normal curve. Ini 2, ini akan naik grafnya, naik, ini turun. Normal curve. Jadi kita betulkanlah di sini macam mana kita nak letak soalan. Mungkin di sini hanya 2, ambil contoh ini buang, ambil soalan 1, ambil di sini soalan 2, S2 katakanlah. Sekarang di sini ada 5. 5 kita letak di sini. S8. S8. S2, S3. S3. S4. S5. Sekarang 1, 2, 5. Okey. Sekarang di sini pun ada 5. Katakanlah kita masuk ke sini. S8. S9. S10. Satu, dua, tiga, empat, 5. Okey. Sekarang S13. Okey. Sekarang kita boleh dah buat bentuk soalannya. Sekarang bagi aras pengetahuan ada 2. Objektif. Bagi aras kefahaman ada 5 soalan. Aplikasi ada 5. Analisis ada 2. Ada 3. Ada 3. Jadi kita sudah boleh buat soalan dengan sempurna. Jadi kita betulkan balik yang di sini. Sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Soalan subtopik 1 ada 4.
Soalan subtopik 2 ada 1, 2, 5. 3, 4, ada 5. Sekarang di sini ada berapa? 6. Ada 6. Nampak tak? Mengapa bentuknya semikian? Jadi mudah untuk kita tentukan taburannya, dia akan lebih kurang aja, sama saja. Dia tak boleh satu subtopik mengelompok begitu besar soalan, ada soalannya tidak begitu banyak. Macam ini dia lebih kurang taburannya dan kita akan dapat satu pola yang lebih baik. Begitu juga dengan soalan-soalan esei yang tuan-tuan nak buat pun sama juga bentuknya. Ada kemuskilan untuk tuan-tuan faham? Sir, nak tanya, Ya. untuk JSU ni maksudnya bukan yang berdasarkan 3 RPH yang kita buat tu lah. 3 lah. Sebab kalau 3 RPH tu 3 subtopik sajalah. Terpulang lah, saya tak tahu yang apa. Depend kepada RPH yang tuan-tuan nak buat, dan soalan ini kita nak menjawab memastikan objektif tercapai kan. Faham. Itu yang difokuskan. Jadi saya tak tahu, yang ini saya cuma ambil contoh macam mana nak buat JSU. Jadi kalau format JSU pun kita tak betul, maka sudah pastilah kita tak dapat mencapai dengan sempurna apa yang telah kita tetapkan untuk dicapai. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak buat GSU yang betul ya. Yang lain ni tuan-tuan betulkanlah, untuk soalan esei ke subjektif ke, saya tunjukkan format untuk objektif. Yang lainnya sama juga, tak ada masalah. Ya, kita harus susun dia dengan apa bentuk pun dalam bentuk normal curve, supaya murid yang kita uji itu mestilah mencapai potensi mereka yang sebenar. Melainkan kita mengajar di sekolah yang sedia maklum muridnya terpilih. Contoh sekolah berasrama penuh. Yes. Kalau berasrama penuh, muridnya pintar, cerdas, maka kita akan banyakkan soalan ke sebelah kanan, khususnya aras tinggi lah. Tak perlu kita meletakkan pada aras rendah kerana murid ini memang terpilih khas. Tak ada murid yang lemah. Semua muridnya hebat-hebat, maka kita uji mereka supaya murid boleh berfikir pada aras tinggi. Tapi saya percaya hampir semua sekolah, kalau harian biasa, dia adalah sekolah yang bercampur. Ada murid yang bagus, cemerlang, ada yang sederhana, ada yang lemah. Oleh kerana itu, kita pastikan bentuknya ialah seperti yang saya tunjukkan tadi, seperti loceng lah, normal curve. Ya, pada aras yang rendah soalannya sedikit, kemudian pada aras sederhana banyak, pada aras tinggi juga sedikit. Dengan harapan kita bahawa pelajar yang lemah mampu menjawab soalan aras rendah dengan betul, kemudian pelajar yang cerdik, yang bijak mampu menjawab aras tinggi dengan betul, tetapi aras tinggi itu tak akan mampu dijawab oleh orang yang pelajar yang kurang cemerlang. Sebab tujuan kita membuat soalan ini ialah kita dapat mengesan pelajar mana yang hebat, bagus, pelajar mana yang perlu dibantu, khususnya ialah pelajar yang lemah tadilah. Dari sini barulah soalan-soalan dibina menepati aras yang kita nak murid capai tadi. Buatlah soalan-soalannya mengikut aras itu. Di sini saya tak tunjukkanlah soalannya, saya harap tuan-tuan boleh maklum macam mana membina soalan-soalan atau item-item baik yang akan ditanya dalam bentuk lisan ke, dalam bentuk bertulis ke, sama saja. Sebab yang penting soalan itu menjurus kepada hasil pembelajaran. Ya, tengok hasil pembelajaran ketika tuan-tuan menulis RPH. Apakah
objektif yang nak dicapai. Kalau ada dua objektif, so objektif satu dia dicapai dalam bentuk soalan yang bagaimana. Ingat tempoh hari saya tanya, kalau kata kerjanya apa, maka kata kerja itu memerlukan jawapan dalam bentuk apa? Adakah ia dalam bentuk objektif atau soalannya memerlukan jawapan dalam bentuk esei. Ya? Boleh faham? Ada lagi yang nak ditanya? Jadi saya tengok majoriti hampir semuanya tak betul ya jawapan yang tuan-tuan berikan dalam membuat GSU. Kalau ada pertanyaan boleh tanya sebelum kita pindah ke bahagian lain. Ada yang tak faham ke bahagian ini? GSU ini? Sir, Ya. kalau macam yang ini satu tajuk, kalau kita nak bahagikan RPH 1, RPH 2, RPH 3, nanti jumlah di bawah dia tu kena bahagi ikut RPH 1, jumlah dia berapa, RPH 2 jumlah berapa, Ya. atau gabung je semua. Boleh, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Jadi maknanya kita buat tajuknya ini ikut dia lebih mudah ialah kalau tajuknya gabung semua. Contohnya mudahnya ialah katakanlah ada tiga RPH itu cover berapa tajuk. Katakanlah inilah katakan yang ini. Tajuk satu ni cover untuk 3 RPH, 3 sesi pertemuan. Baik. Bagaimana kita nak buat? Buat sajalah, sama je. Ya, sama saja. Contohnya tajuk 1 dan 2 ini akan ditanya dalam objektif yang pertama kan. RPH yang pertama kan? Ya, betul. Katakanlah 1.1, 1.2 akan diajar dalam RPH yang pertama. Kita buat dalam satu jadual saja. Baik. Di sini kita ada bentuk soalan sama, objektif pun ada, subjektif pun ada mungkin ataupun esei. Terpulang sama saja, tak ada bezanya pun. Dan untuk mudah catatan tuan-tuan boleh di tepi ini tambahkan satu garisan di sini katalah untuk mudah lah. Kadang-kadang kita rasa macam susah, sebenarnya tak susah pun. Yang penting tuan-tuan faham. Katalah ya, kita bahagi 3. 1, 2. Katakanlah begini ini senang. So yang ini ialah RPH 1 kan ya? Katalah yang ini RPH 1. Yang ini ialah RPH 2. Yang ini ialah RPH 3. Sama je, tak ada beza. Okey. Jadi maknanya saya akan lihat dan kamu akan faham bahawa soalan-soalan yang ada dalam ini ialah dalam bentuk apa. Kalau kamu letakkan di sini, kita akan tahulah katakanlah ini ada struktur, ada objektif, ada. Dan untuk lebih mudah, bukan lebih mudah lah, mana untuk kamu faham, letaklah jumlah. Masukkan insert row above. Ni. Letak je lah jumlah. Sama je. So ada berapa pula? Katakanlah ada AC, ada sama juga. Ada AC, letakkanlah 2. Kan? Sama balik. Ini objektif. Kalau ini IC. Kira kita asingkan macam ni lah sir kan. Tak payah combine macam awal tadi yang saya cakap. Macam ni boleh. Last Lagi kali mudah baru kamu jumlah faham. lah. Ya, boleh. Tak ada masalah. Terima kasih.
Jadi tuan-tuan akan dapat tengok dengan mudah, dengan jelas tanpa perlu berfikir panjang dah. Tuan-tuan tahu dah yang ini ialah apa, RPS pertama, ini RPS yang kedua, ini ialah RPS yang ketiga. Buat macam ni lah, sama juga. Ada yang tak faham lagi? Ini kalau nak dikombainkan dalam satu jadual. Ada yang rajin pula dia asing-asingkan, ya RPS 1, boleh juga, tak ada masalah. Ikutlah cara masing-masing. Saya lebih menekankan ialah apa yang ada dalam konten itu supaya betul. Saya lihat ada juga yang buat dia bagi tiga je. Aras sederhana, aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Tak boleh ya. Salah tu. Kita kena lihat kedudukan pada aras berapa. Kalau aras rendah itu, saya faham kamu cuba gabungkan aras rendah itu ialah aras 1, aras 2 ya. Sederhana aras 3, aras 4, aras tinggi 5 dan 6. Tapi kita harus ingat setiap aras itu ada 2 aras di dalamnya. Rendah ialah pengetahuan dan kefahaman. Jadi kita nak supaya detail tepat seperti ini. Pengetahuan ada berapa, kefahaman ada berapa. Supaya jelas dia menepati hasil pembelajaran. Contoh, katakanlah hasil pembelajaran dalam objektif itu kamu tulis, murid boleh menyatakan, murid boleh menyebut, murid boleh menamakan. Jadi yang itu ialah aras 1, pengetahuan. Jadi soalan yang dibina mesti menepati aras 1 inilah. Tapi kalau tuan-tuan murid boleh menerangkan, murid boleh menjelaskan, kita tahu itu aras 2, kefahaman. Maka soalan-soalan itu mesti dibina pada aras 2 ini. Nampak? Boleh faham ya? Faham. Jadi kalau yang buat 3 tahap betulkan jadi 6 tahap seperti ini. Ada lagi yang tak faham? Sir, Ya. macam mana kalau RPH 2 tu, contoh yang itu sunat hai'ah tu kita punya objektif. Okey. Tapi kita nak buat soalan, lafaz niat solat fardu dengan pembahagian sunat pun nak masukkan dalam RPH 2 juga soalan. Tapi tak belajar, kira ulang sahaja. Nak tulis macam mana? Kalau ulang, kita tak perlu tulis. Kita andaikan itu ialah untuk kita melihat pengetahuan sedia ada. Jadi yang kita nak mereka diuji ialah apa yang menjadi konten yang kita nak ajar. Konten itu mesti mengikut hasil pembelajaran lah. Jadi tak perlu kita ulang balik di sini. Dalam RPS kedua. Jadi dalam Jadi, RPS, kalau untuk latihan, tak boleh bagi ke macam mana? tak perlulah. Latihan itu mesti menguji apa yang kita ajar pada hari itu berasaskan kepada hasil pembelajaran hari itulah. Okey, faham. Ya. Ingat, ujian yang kita buat, latihan yang kita buat adalah refer kepada hasil pembelajaran yang kita dah tulis dalam RPS kita pada hari itu. Yang semalam itu lain. Dah habis dah semalam. Okey, faham Sir. Terima kasih. InsyaAllah. Ada lain? Yang muskil lagi? Harap-harap jangan muskil lagi. Ya, sila Hafizah. Ya sir, untuk soalan lisan, soalan jawab secara lisan, itu nak buat macam mana? Nak kena tulis dalam pad soalan ataupun untuk Tulis lah. yang ni? Oh tulis. Tulis. Tapi kalau yang Katakanlah lisan tuan-tuan dalam bentuk lisan ya. Lisan itu soalannya dalam bentuk apa? Yang penting soalan tu dalam bentuk apa? Objektif. Letaklah objektif lah. oh
Okey, faham. Sama ya. Tak kira apa bentuk soalan tu, yang penting ialah bila kita nak tanya secara lisan, adakah soalan itu memerlukan mereka memberikan jawapan tepat, itu objektif. Ya, kalau ia memerlukan pendapat, memerlukan perbincangan, itu ialah dalam bentuk soalan lisan tetapi jawapannya dalam bentuk esei lah. Ada lain? Pastikan benar-benar faham ni. Yang ini penting untuk tuan-tuan ni, untuk tahu ni. Tuan-tuan akan sentiasa mengajar, memastikan tuan-tuan menyampaikan dengan betul. Jadi sebab itu saya sangat concern dengan perkara ini. Bila kita mengajar, kita kena pastikan kita akan memberikan soalan latihan tepat dengan objektif atau hasil pembelajaran. Sebab itu kita rancang awal. Jangan kita buat objektif lain, kita ajar lain, kita tanya lain. Sudah pastilah murid tak dapat menguasai apa yang mereka pelajari pada hari itu. Okey? Ada masalah di sini? Kalau ada masalah sila tanya supaya clear. Proses macam mana nak buat. Ingat sekali lagi saya beritahu kepada tuan-tuan, bila buat jadual ni buat saja jadual lengkap dulu. Tuan-tuan boleh buat siap-siap lah pun. Kan kita mengajar contohnya ada 12 tajuk ke, buat siap-siap semua. Jadi kita tak tahu ketika kita mengajarkan itu, kita akan melihat kepada aras yang mana. Jadi kalau kita nak buat aras yang mana, macam yang saya kata, sebelum taburan soalan itu dibuat, kita buat dah siap-siap di sini jumlahnya, bilangan. Ya. Kalau macam saya kata, tuan-tuan mengajar kelas yang lemah pelajarnya, kelas yang lemah, maka betul, banyakkan di sebelah kiri. Contohnya aras pengetahuan, banyakkan di sini. Sebab kalau kita bagi kepada aras yang lebih sukar, lebih tinggi, maka pelajar kita tidak akan bermotivasi untuk belajar kerana dia akan merasakan soalan yang ditanya itu terlalu susah. Jadi hilang semangat nak belajar. Jadi banyakkan di sebelah kiri, ya, aras pengetahuan. Sebab dia lihat soalannya agak senang, boleh mereka jawab dengan betul. Ini merangsang secara psikologinya, memotivasikan mereka untuk belajar. Sekurang-kurangnya mereka telah pun ada jawapan yang betul. Kalau tuan-tuan mendapat murid yang pandai, kurangkan sebelah kiri, lebihkan ke arah sebelah kanan. Kalau saya kata tadi, kalau pelajar lemah, banyakkan. Contohnya, bagilah 7 ke 8 ke di sini. Kemudian semakin rendah ke sebelah kanan. Tapi kalau murid itu pandai, rendahkan sebelah kiri, tinggikan sebelah kanan. Dia akan naik grafnya ke arah sebelah kanan. Maksudnya, aras tinggi soalannya akan lebih banyak. Ini akan mencabar kebolehan murid itu yang kategori pemikiran dia adalah kelompok pandai, bijak, ya. Kalau murid kita bercampur-campur, ada di dalamnya kelas itu murid yang pandai, ada yang sederhana yang lemah, maka cara yang betul ialah seperti yang saya tunjukkan tadi. Sebelah kiri rendah, sebelah kanan juga rendah sikit, lebihkan di tengah-tengah. Ya, sebab kita nak pelajar yang pandai boleh jawab betul semua soalan, pelajar yang lemah tidak akan dapat jawab betul semua soalan. Majoriti murid kita
betul di bahagian sampai bahagian tengah sahaja. Itu mudah untuk cara kita buat kiraan dia. Dah betul, barulah kita buat taburkan soalan-soalannya ikut jumlah soalan yang telah kita setkan lebih awal. Kalau di sini 2, buatlah soalannya aras ini, 2 ini, bilangannya nak letak pada tajuk mana. Kemudian kalau 5 pula di sini, taburkan berapa yang kita nak letakkan. Terpulang. Okey, ada pertanyaan di sini. Habis ya? Jadi cek masing-masing balik. Kalau rasa ada yang perlu dibetulkan, boleh minta dibetulkan. Sekejap lagi saya akan tanya semula. Kalau tak perlu, rasa betul, so okey, betul lah tu. Kalau kamu rasa betul lah. Kalau tak ada apa, saya tutup bahagian ini. Kita tengok katalah saya ambil je lah ya. Siapa ni? Mustafa Kamal naik nama. Tak apalah, saya hanya petik je, tak tahulah siapa dia ya. Kita tengok sajalah. Ini RPT dengan RPS serta GSK, jadual spesifikasi kandungan. Baik, Mustafa dia ajar matematik tahun 4. Kalau banyak macam ni, boleh buat dalam bentuk landscape je. Okey. Katakanlah ini ialah tajuk dia diambil dari 3.1. Ini diambil dari DSKP ke? Ya. Okey, clear. Mudah saja. Hari itu kita sudah bincangkan kan. Tengok. Fahami di sini. Ini ialah tajuk standar kandungan operasi asas uang. Kemudian standar pembelajaran. Standar pembelajaran ialah kita nak murid capai pada piawaian aras keberapa ya. Dia pilih 3.1.1, 3.1.2. Walaupun kita nampak 3.1, 3.1.1, 3.1.2, kita faham bahawa 2 ini berdasarkan kod nombor ini sebenarnya kedua-duanya berada pada aras rendah. Masih ingat kan kita bincang tempoh hari, semakin tinggi pada aras yang terakhir ini, yang ini, maka dia akan menunjukkan semakin tinggi tahap domain kognitifnya. 3.1.3, 3.1.4. 3 ni ialah tajuk 3 diikut yang ini. 1 ini tak nampak apa file ni. Tak nampak. Sorry. Okey, nampak? Nampak. Okey. Jadi tuan-tuan tengok ya. Kalau kita tengok kawan kita ini buat matematik ya. Secara mudah tempoh hari kita telah bincang oleh kerana diambil daripada tajuk DSKP, maka dia direct terus. 3 ni ialah tajuk nombor 3 dalam DSKP. Poin 1 ni ialah dia punya subtopik 1. Subtopik 1 inilah dia ya, operasi kewangan. Kalau kita tengok standard pembelajaran di sini, standard pembelajaran, maka
Saya beritahu tadi, semakin tinggi angka yang ketiga, 3.1.1, maka tengok angka yang ketiga ini, 0.1, 0.2, dia menunjukkan aras atau tahap kita nak murid kuasai pada aras mana. Yang tadi, 6 tu. Domain tadi, aras 1, aras 2, aras 3 atau aras semakin tinggi sampai 6 lah. Jadi tuan-tuan yang pilih, ini tidak ada siapa yang paksa. Tuan-tuan yang tahu murid tuan-tuan berada di kedudukan mana. Ya. Adakah mereka berkebolehan pada aras yang lebih tinggi ataupun kurang berkeupayaan. Tuan-tuan tentukan. Kalau nak tinggikan, maka tinggikan yang ini. Ya. 3.1.1 itu ialah aras pengetahuan, 3.1.2 itu adalah pengetahuan kefahaman. Kemudian aplikasi, lepas tu analisis. Begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya. Sebab saya terlepas dekat bahagian sebab dia SKP dia 3.1.1. Tapi saya dulu dah tegur dah, cuma saya terlupa di situ nombor itu. Tak apa, tak ada masalah. Jadi saya nak tuan-tuan faham, bukan bermakna kita ikut semata-mata di SKP stick di situ ya. Kalau begitu sampai ujung tahun lah pelajar kita asyik rendah ya kan. Kita nak berangsur-angsur supaya pelajar boleh mencapai tahap berfikir aras tinggi. Itu. Jadi di sini tuan-tuan boleh olah, tukarkan saja kata kerjanya. Maknanya kita faham kalau nak tinggi tukarkan arasnya lebih tinggi. Itu tak ada masalah. Kemudian hasil pembelajaran mesti refer kepada apa yang ada di sini. Jadi dia lebih baik begini. Standard macam inilah. Contoh ya, saya letakkan begini. 3.1.1 ini standard objektifnya yang mana nak capai tu? Menulis langkah pengiraan. Sampai menulis langkah, maknanya satu, yang mana satu ni? Semua ada menulis langkah pengiraan. Bawah sikit baru turun tertolak. Ketiga. Ya, ketiga. Kemudian bagi ayat tolak. Baru starting tolak. So di sini? Okay. Betul? Ya. Macam tu. Ini lebih tepat supaya kita dapat tengok dengan jelas bahawa 3.1.1 inilah hasil pembelajaran, 3.1.2 inilah hasil pembelajaran yang perlu dicapai. Jangan sekali kan dia jadi bengong, kita nak faham. Okey. Sekarang standar prestasi tak ada masalah. Cumanya sekarang kita tengok di sini. Apa maksud TP3, TP4? TP3 aplikasi iaitu dapat menulis tu menunjukkanlah bentuk menyelesaikan ayat matematik. Kemudian TP4 tu di dalam soalan tu ada yang melibatkan persoalan melibatkan rutin harian lah. Okey, ini ialah tahap penguasaan 3, tahap penguasaan 4 maksudnya kan? Ya. Betul? Ya. Baik. Kalau kita tengok, fahami, tahap penguasaan 3 ini bererti dia at least sampai ke peringkat aplikasi kan? Ya, betul. Tahap 4 ini ialah analisis. Maknanya kalau ikut domain Bloom, dia sudah berada di tahap 4. Jadi itu sebab saya kata tadi, untuk mencapai di sini, sesuaikan objektif dengan standard pembelajaran supaya benar-benar boleh sampai ke tahap, sebab
tahap 3 dan tahap 4. Tahap 4 khususnya clear itu adalah sudah mencapai kebat. Kita nak murid boleh capai kebat. Ini TP4. Jadi pastikan apa yang ada dalam yang kita panggil objektif standar pembelajaran dengan standar kandungan, bukan standar kandungan ya, standar pembelajaran dengan hasil pembelajaran ni, kata kerja dia yang kita pilih ini ialah menyelesaikan, yang ini ialah menulis langkah. Ini ialah kata kerja yang ada, mesti tepat ia mencapai tahap penguasaan 4. So itu yang harus dilihat hubung kait dia antara standar pembelajaran, objektif dan standar prestasi. Jangan kita Kalau contohlah dalam bila kita buat satu RPH tu lah, dalam satu kelas tu kita buat TP3 dan TP4 lah. Maksudnya aplikasi dengan analisis boleh lah. Boleh, tak ada masalah. 2 sekali. 2 sekali. Oleh kerana kamu ada, dia bergantung kepada objektif kamu. Berapa objektif yang kamu nak capai? Tak ada masalah. Jadi objektif yang mana menjurus kepada TP yang mana. Kalau kamu ada 3 sekalipun, TP pun boleh 3. Itu sebab TP itu kadang-kadang dia boleh jadi 1, dia depend kepada objektif kamu. Boleh faham ya? Okey, faham. Okey. Mudah je. Yang lain okey ya? Faham ya? So tak ada masalah. Ini ialah berkaitan dengan, cuma kadang-kala kita keliru sedikit. Baik. Kalau kita tengok pendekatan di sini ya, pendekatan yang kamu pilih. Saya perhatikan kamu memilih satu ialah berpusatkan guru, pusatkan murid. Kalau kita, sebenarnya ada 2 cara kita menulis pendekatan. Satu ialah kita lihat kepada apa yang kita nak murid peroleh ilmu. Contoh kalau ilmu itu datangnya daripada guru yang beri semua, maka itu berpusatkan guru. Macam saya beritahu tempoh hari, kalau tuan-tuan nak guna Mastery, semua datang daripada cikgu beritahu, maka itu berpusatkan guru. Kalau ilmu itu murid yang teroka sendiri, cari maklumat sendiri, guru hanya berikan bimbingan, jadi pemurah cara, moderator, maka itu berpusatkan kepada murid cari dan sebagainya. Satu lagi, kalau perolehan ilmu itu murid cari dari sumber maklumat yang pelbagai. Contohnya, saya katakan tempoh hari dari buku teks ada, dari rujukan ada, artikel internet dan sebagainya, maka kita kata itu berpusatkan kepada murid. Itu satu perkara yang kita boleh letakkan dalam pilihan pendekatan. Berpusatkan guru, berpusatkan bahan atau pusatkan murid, mana satu. Satu lagi, kalau kita confuse macam mana kita nak tulis rasa-rasanya bahan ke cikgu ke murid ke, kita boleh pilih sama ada cara kita mengajar. Cara mengajar. Adakah ia berupa pendekatan induktif atau deduktif?
Dua cara yang berbeza. Induktif, kalau kita memulakan pengajaran daripada perkara yang bersifat spesifik dan berakhir dengan satu yang bersifat umum, dari spesifik kepada umum. Begini, sebagai contoh, katakanlah kita mengajar mengenai, saya ambil contoh geografi lah katakan, pengangkutan jalan, pengangkutan lah ya, sistem pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Kalau pada peringkat awal permulaan pengajaran, saya membawa kepada pengetahuan murid terhadap contoh-contoh jenis pengangkutan. Saya gunakan bahan gambar ke video, saya tunjukkan contoh-contoh pengangkutan di Malaysia. Sama ada pengangkutan darat, pengangkutan air, pengangkutan udara. Gambar kapal ke, gambar LRT ke, gambar apa semua saya tunjukkan ketika awal saya induksi itu, nak mula pengajaran saya tunjuk semua. Kemudian saya mengajarlah, okey, dari gambar tadi kita ada 4 jenis pengangkutan, ini bla bla, pengangkutan darat, udara, air dan sebagainya lah. Bla 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 bla. Jadi itu dipanggil induktif. Saya bawakan situasi yang konkret, contoh-contoh yang murid boleh lihat. Itu induktif. Saya kata tadi, induktif bermula dengan bersifat khusus, spesifik dan berakhir dengan sesuatu yang umum. Jadi saya boleh tanya akhirnya kepada murid-murid, okey, ada berapa jenis pengangkutan, apa beza pengangkutan darat dengan pengangkutan air misalnya. Jadi itu bersifat umum. Compare tadi yang awal saya tunjukkan gambar-gambar lebih spesifik. Atau satu lagi pilihan yang saya sebutkan tadi ialah deduktif. Deduktif ialah suatu bentuk pengajaran, penyampaian maklumat bermula dengan sesuatu yang bersifat umum, diterbalik ya, umum, dan diakhiri dengan bersifat khusus. Contoh katalah pengangkutan tadi. Saya hanya menjelaskan ciri-ciri pengangkutan yang ada dan perhubungan. Masih saya katakan kepada murid-murid, jenis-jenis pengangkutan terbahagi kepada 3, katakanlah pengangkutan darat, pengangkutan air, pengangkutan udara. Apa gunanya, apa kriterianya, dan akhirnya baru saya tunjukkan video atau gambar tentang jenis-jenis pengangkutan yang ada. Terbalik. Ya, kalau tadi di awal saya tunjukkan video atau gambar, sekarang di akhir pengajaran baru saya tunjukkan. Jadi ini dipanggil didaktif. Perkenalkan ciri-ciri, diakhiri dengan contoh. Kalau induktif bermula dengan contoh, diakhiri dengan keterangan ciri-ciri dan kriteria. Okey. Boleh? Jadi kalau kamu tulis pendekatan seperti ini, pusatkan guru, pusatkan murid, ini bermakna kena clear lah. Yang mana berpusatkan guru, yang mana berpusatkan murid supaya jelas ya. Dia tak mungkin akan bertembung 2 dalam 1. Dalam satu RPH akan bertembung, tak. Pilih satu. Ya. Yang RPH tu yang tambah, yang matematik tambah tu kan. Saya buat mastery. Kemudian yang untuk tolak saya buat construct tu. Dalam satu RPH ke? Tak, bukan. Sebab yang bawah ni untuk masa yang kedua. Okey. Minggu satu ada 2. Ya. Clear. Jadi lebih baik diasingkan supaya clear lah. Misalnya tajuk 1 ni, 3.1.1 ni, kamu akan ajar dalam bentuk apa? Mastery? Mastery, ya betul. Jadi di sinilah letak mastery.
apa kaedah, jangan letak mastery konstruktif. Jadi kita confuse yang mana kamu nak ajar mastery, yang mana kamu nak ajar konstruktif. Kiranya dekat kaedah tu kita letak kita punya Iya. P dan mastery. Ikut macam ni. Okey. Supaya clear 3.11 di sini, 3.1.2 apa yang kamu nak ajar. Jadi dia akan rujuk satu line. Atau lebih clearnya kamu letakkan satu garisan di sinilah. Tajuk masih sama kan? Sama. Cuma subtopik je lah yang berbeza. Jadi kamu letak garisan di sinilah. Ya, di mana? Di bawah ni. Di antara tolak dan tambah. Ya, tolak dan tambah itu supaya clear ada perbezaan. Yang lain tak ada masalah. Samalah benda yang sama saja yang lain. Kemudian kita tengok di bahagian JSK. JSK ini ialah penguasaan konten yang tuan-tuan kena kuasai. Ini isi pelajaran kan? Betul kan? Ya, betul. Isi pelajaran kita tidak di akhir pembelajaran dapat apa. Ini dah jadi objektif, sama macam ni. Di akhir pembelajaran murid dapat, ini dah jadi objektif. Isi pelajaran dia rujuk, contohnya 3.1.1 ni kan, menyelesaikan ayat matematik tambah hingga nilai. So di sini isi pelajaran kepada 3.1.1 tu apa dia? Isinya. Langkah pengiraan. Jadi tulis sajalah. Isinya ialah langkah pengiraan ini. Kemudian yang ni apa? Langkah pengiraan, macam mana kiraan dia. Bukan ditulis balik di akhir pembelajaran, dia jadi objektif lah. Ya, dia isinya saja. Okey, kemudian fakta. Fakta ini ialah apa? Kita lihat kepada objektif ini, kita akan jumpa apa fakta dia. Misalnya nilai RM1 sama dengan 100 sen, kemudian operasi tambah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi ni yang boleh kamu letakkan ya. Misalnya nilai wang. Nilai wang ni juga satu konsep. Ataupun bukan konsep, mana nilai wang dia ada kaitan dengan apa? Baru jadi fakta. Okey. Kemudian konsep, okey, tak ada masalah di sini. Nombor pemuluhan dan apa. Bagi prinsip ini ialah kalau kita nak memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan objektif ini, apa prinsip yang harus kita faham dahulu. Contohnya ya, menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1000. Baik. Sekarang apa prinsip yang harus pelajar kuasai, tahu? Maknanya sebelum tahu lebih lanjut, apa perkara yang ia mesti fahami. Ini prinsip. Operasi tambah? Ya, operasi tambah. Kira dia boleh berulang rasa? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita detailkan di sini, operasi tambah itu apa? Sebelum tahu contohnya lebih lanjut, basicnya. Operasi tambah ini operasi tambah melibatkan 3 nombor lah, 3 digit. Tak kisahlah apa dia. Itu dipanggil prinsip. Prinsip ni ialah basicnya kalau kita nak tahu lebih lanjut, apa benda pertama yang harus kita kuasai dahulu. Ini prinsip. Semakin kita nak, macam kita naik tangga lah. Sebelum kita sampai ke tangga yang ke-10, di atas itu ada 9 anak tangga kan. Jadi 9 anak tangga itu apa dia? Itulah prinsipnya yang harus kita faham. Jadi tak kira lah apa dia, hanya tuan yang tahu dalam bidang tuan-tuan lah. Kemudian teori. Teori
yang harus kita faham tentang apa yang berkaitan dengan tajuk yang kita ajarkan itu. Ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1000. Tambah penambahan atau penggabungan dua nombor bulat. Baik, teori ini ialah sesuatu yang pastilah kita kata ya. Dan dia ialah sesuatu yang terbukti benar. Ini teori. Walaupun kita tak kata semuanya itu benar, tetapi teori itu lazimnya dikaitkan dengan sesuatu yang dianggap benar. Okey, boleh faham ya. Contohnya saya beritahu dalam contoh tempoh hari, tarikan graviti, apa kaitan? Maknanya tarikan graviti ni dia akan menjadi semakin laju kalau cerun menjadi semakin curam. Jadi teori apa yang kita nak fahamkan murid-murid di sini ialah teori graviti. Jadi dia faham bahawa graviti itu menarik sesuatu objek turun ke bumi ataupun turun ke permukaan. Dan kalau kita uji di mana pun, maka prosesnya sama. Objek akan jatuh ke bumi. Ini kalau kita lihatkan. Cumanya kalau dalam agama dia tak ada teori lah. Dia ada hukum, sesuatu yang berlandaskan kepada hukum ya, nas Al-Quran atau dalil. Maka itu adalah hukum. Tetapi ilmu yang bersumberkan akal lazimnya ia dikaitkan dengan teori. Even bahasa, walaupun kita mengajar katakan bahasa Arab itu ialah bahasa. So dalam bahasa itu ada banyak teori. Okeylah. Boleh faham ya? Setakat ini ialah perkara-perkara yang dikaitkan dengan konten yang kamu ajar. Ingat kan, tempoh hari kita belajar berkaitan dengan pengetahuan tentang deklaratif ya, yang ini. So tuan-tuan buatlah berapa semua. Jadi kalau tuan-tuan sudah dapat menguasai, maka betul lah. So ada persoalan? Sehingga di situ. Baik, sekarang kita tengok bagaimana kita nak buat RPH. Yang ini saya kata tadi copy paste. Ambil yang ada di atas yang kamu buat ini, RPT ni, copy paste. Cumanya saya jadi heran jugalah. Mengapa kamu buat di sini 3.1.3 kan? Itu sebab saya cakap sebab saya dulu dah tegur, saya dah ubah tapi tak ubah di RPT. Sebab RPT tu kan awal-awal hari tu. Okey. Buat RPT dulu RPH. Tak betulkan lagi ya. Bila saya cek sini tadi, maksudnya macam tak ada. Kamu hanya buat 1-1, 1-2 kan. 3-3 ni tak di sini. 3-1-3 mana ada? Ada. Tapi ada di sini 2. Cuma saya sebab RPH tu saya betulkan melalui setegur lah. Yang RPT ni saya tak ditegur, jadi saya tekan. Tak apa. Jadi kena tally kan dengan perkara yang kita buat dalam RPT ya, supaya kita faham. Jadi standard pembelajaran sampai di sini. Kita macam mana kita nak kata ya, murid dapat menyebut nilai wang dengan betul. Ini satu perkara. Tapi standard pembelajaran kamu
meletakkan dia pada 3.1.3 menyelesaikan ayat. Tetapi menyebut nilai wang tu dia berada di dalam set induksi sebelum kita memulakan kelas. Maksudnya yang murid yang dah tahulah kalau kita tengok pengetahuan sedia ada. Okey. Jadi tak perlu. Buanglah tu. Yang ini tak perlu. Ini bermakna kalau kita pilih standard pembelajaran yang 3.1.3 khususnya ialah menyelesaikan masalah matematik, maka objektif yang kita nak murid capai itu ialah rujuk kepada standard pembelajaran ini lah. Kalau ia menyelesaikan masalah matematik, ia tak ada sangkutan dengan menyebut kan. Walaupun ketika kamu mengajarkan itu, awalnya kamu minta murid sebut, tetapi dia tak termasuk sebagai salah satu cara untuk mencapai objektif. Jadi tak payah di sini. Terus, sekarang kita tengok objektif yang kedua. Tapi nanti saya nak peringatkan kepada kamu lah. Kalau kamu sudah faham ya kognitif, afaktif, psikomotor ni, sekarang ni oleh kerana kamu peringkat baru nak faham, saya asingkan dia kognitif, afaktif, psikomotor. Kalau sudah faham, kamu tak perlu tulis ni. Ingat tu, kamu boleh hilangkan, buang. Terus saja. Sebab daripada kata kerja yang ditulis ini, kita akan dapat faham yang mana kognitif, mana afaktif, mana psikomotor. Jadi tak perlu buang ruang, buang masa, ini kognitif, ini afaktif, psikomotor, tak payah ya. Untuk sekarang kamu belajar, is okay, tak ada masalah. Perkara yang kedua, afaktif dan psikomotor tidak semestinya ada. Setiap kali kita masuk mesti ada. Tak. Saya tak pernah kata begitu ya. Saya kata yang perlu ada, wajib ada ialah kognitif sebab dia kena diuji, diukur pencapaiannya. Afaktif ni kalau ada nyatakan, kalau tidak ada tak perlu ditulis. Ini contoh ya, maksudnya begitu. So nanti kalau andai kata sudah menguasai, ini bermakna dia akan jadi begini ya. Buangkan saja. Ini contoh saya kata, saya cuba contohkan saja. Dia akan hilang ni, tak payah. Ada ruang pun, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni, terus sekali je. Boleh faham? Faham. Jadi yang mana kognitif, mana afaktif, mana psikomotor, ia depend kepada kata kerja. Menulis, memupuk, menulis, apa-apa ya yang berkaitan. Okey. Untuk sekarang, kena ada lah sekadar untuk faham dahulu. Okey. Objektifnya menulis langkah pengiraan bagi ayat matematik tambah nilai wang, hasil tambah hingga menggunakan pelbagai kaedah. Okey, tak ada masalah. Memupuk sikap kerjasama, okey, tak ada masalah. Baik, psikomotor ni, dia sebenarnya tak perlu ditulis macam ni. Menulis, sebab di sini sudah ada ni. Menulis langkah kan. Jadi, benda yang sama tak payah. Nanti jadi keliru kamu, salah ada 5 objektif, tak payah. Maknanya benda itu dia sekali dalam kognitif, aktiviti menulis apa. Kertas sebab apa itu ada dalam aktiviti kan. Betul. Okey, jadi tak perlu. Baik. Kalau kamu kata di sini memupuk sikap kerjasama, nanti di mana dia ada? Dia confuse ni. Ni kan? Kerjasama kan? Aktiviti berkumpulan.
Baik, dia akan ada, dia kena tally di sini. Kamu pilih yang mana? Nilai murni kamu buat apa? Mana nilai murni kamu? Keberanian. Di sini dah keberanian. Tak kena. Dia ada di mana? Keusahawanan. Ya, keusahawanan. Keusahawanan. Tetapi dia lebih afaktif ni nilai lah. Sebenarnya dia patut masuk dalam nilai murni pun boleh. Okay. Kalau kamu nak di sini, letakkan dua-dua di sini. Jangan ada berani, tak payah satu. So nilai murni juga letak sama, benda yang sama. Jadi dia akan tally dengan apa yang ada dalam afaktif di sini. Kamu boleh tunjukkan dia melalui ciri seorang usahawan yang berjaya mesti sentiasa boleh bekerjasama. Yang kedua, nilai murni, kamu pupuk nilai kerjasama dalam diri murid-murid. Pasal apa? Sebab ia ada dalam konten. Dalam konten kalau ada lah, kalau tak ada dia ada dalam aktiviti. Boleh, tak ada masalah. Boleh ya? Boleh. Okey. PDP is okey. Buku teks, kad dan nilai wang. Okey, boleh. Pengetahuan sedia ada. Okey. Soal jawab secara lisan dalam bentuk apa ni? Objektif. Itu yang tadi, yang kognitif objektif tadi. Sebuah tu. Okey, dalam bentuk apa soal jawab tu, dalam bentuk apa? Soalannya objektif ataupun soal jawab bukan. Secara lisan maksudnya kan saya cerita tadi dekat set industri, dia pengetahuan sedia ada sebenarnya. Kemudian bila kita tanya, contohnya kita tanya. Objektif kamu tadi yang pertama yang saya buang tu. Ya. Sekarang tak payah di situ. Okey. Kita buang di sini, jadikan dia objektif satunya tadi sinilah kan. Ya betul. Kan. Jadi objektif satu tu jadi apa sekarang? Pemerhatian. Ni. Menulis langkah pengiraan. Betul. Buat aktiviti, kemudian tengok dia punya aktiviti berkumpulan, dia orang buat apa? Langkah pengiraan lah. Okey. Dia kalau ada pemerhatian di sini, kamu kena ada checklist. Ada tak senarai checklist? Tak ada. Dia tak boleh begitu. Kira kita direct terus objektif, subjektif macam tu lah. Ya, kalau kamu nak boleh melalui pemerhatian juga boleh kita tengok tercapai atau tidak objektif. Tetapi kamu kena lihat ada sesuatu yang perlu kamu cek. Sebab ini pemerhatian kan, pemerhatian kamu dalam kelas ketika ada aktiviti, betul? Betul. Okey. Jadi kena ada checklist apa yang kamu perhatikan. Saya perhatikan tetapi tidak checklist lah. Maksudnya mengenal murid, cuma saya tak listkan di dalam untuk checklist lah. Tak ada checklist. Macam mana kamu nak tahu tercapai atau tidak objektif pertama? Objektif kedua. Kalau soal jawab tadi, soal jawab dalam lisan contohnya, kalau murid dapat jawab, ini berarti objektif tercapai, bukan? Betul. Tetapi melalui pemerhatian, apa yang nak mengesahkan bahawa murid telah pun capai apa yang kamu ajar. Jadi kalau soalan, dia ada soalannya. Kalau lisan ke apa ke, dia ada soalannya. Tapi kalau pemerhatian, dia ada apa? Kiranya kalau kita nak buat pemerhatian, contohnya kita tengok dari segi aktif dia ke ingin mencuba macam tu lah checklist dia.
Iya, terpulanglah di sinilah. Macam kamu objektif, murid pada akhir pembelajaran, murid dapat menulis langkah pengiraan kan? Ini yang kamu nak mereka capai kan? Ya, betul. Perkataan menulis langkah pengiraan bagi ayat matematik tambah 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 100,000 dengan betul kan? Betul. Jadi sudah pastilah checklist itu bersangkutan dengan objektif inilah. Faham? Okey. Boleh. Dia kena refer kepada objektif. Apa yang kamu nak murid capai, itu apa yang boleh kamu perhatikan. Jadi, kalau nak tanya, ikut soalan seperti apa yang ada dalam objektif. Tuliskan langkah pengiraan. Jadi, murid boleh tulis langkah pengiraan, betul lah. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Maknanya tak dapatlah mereka jawab. Jadi sama juga objektif 2 sebab kamu gunakan pemerhatian. Jadi apa benda yang kamu perhatikan? Ikutlah objektif ini. Apa yang kamu nak dia kuasai. Dapat tak ya? Dapat. Okey. So tak ada masalah di situ. Cek balik. Okey. Sekarang KBKK. KBKK ni ialah kemahiran berfikir kreatif dan kritis. Apakah perkara yang kamu nak mereka capai? Kritis dan kreatif. Balik kepada hasil pembelajaran di sini. Kalau kamu perhatikan di sini, menulis langkah pengiraan kan? Menulis langkah pengiraan. Menulis langkah pengiraan. Kadang-kadang saya confuse juga ni. Menulis langkah pengiraan maknanya ialah dia belum menyelesaikan masalah, bukan? Belum. Dia hanya tuliskan saja pengiraan, contoh pengiraan dan sebagainya. Ada soalan akan jawablah. Sebab kita confuse di sini, standard pembelajaran yang kamu pilih ialah menyelesaikan ayat matematik kan? Sudah ada peringkat penyelesaian di sini. Tetapi dalam buku teks tu dia ada yang macam yang ringkas punya penyelesaian. Maksudnya bukan secara detail macam penyelesaian masalah punya soalan lah. Yalah. Simple situation. Tak apa, tak ada masalah. Kita kena ingat bahawa bila kita nak menyampaikan pengajaran, pertamanya ialah memastikan standard pembelajaran ini tercapai. Itu yang penting. Kita bukan nak keluar daripada itu. Kalau standard pembelajaran masuk ke peringkat kebolehan murid menyelesaikan matematik mudah, contohnya lah ya, ayat matematik mudah, maka dalam standard atau dalam objektif ini juga mesti mula menunjukkan elemen menyelesaikan masalah matematik itu. Okey, nombor 1 is okey, menulis. Tapi objektif yang kedua ini sepatutnya ia sudah mengemukakan murid boleh menyelesaikan masalah. Bukan menulis langkah lagi. Ada sedikit perbezaan di sini. Yang satu menulis langkah okey lah. Tapi yang kedua ini dia sudah menunjukkan keupayaan untuk menyelesaikan ayat matematik tambah. Mudahlah. Boleh faham maksud saya tak? Faham. Nah, ya. So, kamu punya dua-dua ni menulis langkah, benda yang sama. Cuma yang satu lagi tu dia ada kaedah lain. Tapi pengetahuan tu ada 3 kaedah lah. Jadi mungkin kamu boleh tambah satu lagi objektif menjurus kepada penyelesaian masalah.
ambil saja ni supaya kita betul masukkan di sini. Sekarang barulah boleh mencapai standar pembelajaran yang telah pun kamu pilih. Kalau tidak, dia tergantung apa yang kamu nak murid capai standar pembelajarannya, tapi ketika dalam objektif dia tidak menjangkau ke arah penyelesaian masalah. Cumanya di sini saya tak nampak ni. KBKK ni kamu kena refer kepada ni standar pembelajaran dan juga objektif ni, kata kerja yang dipilih. Jadi perkataan menghubung kait ini tidak ada dalam kata kerja. Jadi kamu boleh ambil ni perkataan penyelesaian ayat, boleh masuk di sini. Okey, faham. Hebat, kemahiran aras tinggi. Kemahiran aras tinggi kalau kamu letak begini, so peringkat yang boleh kamu bawa ialah peringkat ketiga mengaplikasi. Okey, correct, betul. Dia ada satu lagi ni yang tak ada kamu letak ni, teknologi kan. Ya, teknologi. Tak tahu nak guna apa. Sebab tak guna teknologi. Tak ada. Kalau tak guna kosong kan, tak ada masalah. Maksudnya teknologi jangan buang lah. Kosongkan. Jangan, kosongkan saja. Okay, faham. Ilmu, matematik, perdagangan. Kamu guna bahasa apa pengantar? Bahasa Inggeris, bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Tulislah. Melayu. Ada yang gunakan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris lah. Okey. So peringkat ini semuanya dah faham saya fikir. Penilaian langkah. Inilah bilik darjah. Okey. Okey. Ini objektif sebenarnya ditulis setelah pengajaran berlaku ke? Bukan sebelum mengajar? Sebab yang ini, sebab saya dah ajar itu bagi video untuk RPH. Okey, tak ada masalah. Maknanya betul lah tu. Ini pun sama, yang atas tu tak ada masalah. Tengok balik.
So, okay. Cuma betulkan objektif kamu tadilah. Okey, faham. Saya akan tengok objektif balik berdasarkan RPT. Kemudian yang ini apa masalah ya? PBL. PBL. Problem base. PBL ni dia kena ada elemen penyiasatan sebenarnya. Ada tak? Masalah diberikan ada. Kemudian Ada saya pergi kat koperasi. Di mana tu? Dekat inilah pembelian dua jenis barang. Okey. Jadi dia murid kena ada faham situasi bermasalah dan dia kena berhadapan dengan situasi bermasalah itu. Lepas itu penyiasatan untuk menyelesaikan masalah dan akhirnya dia fahamlah. Itu je. Okey. Boleh ni. Tak ada masalah. Okey. So inilah beberapa contoh perkara yang harus kamu lihat untuk dibetulkanlah ya. So ada pertanyaan? Yang lain? Kemudian tentang video tu tak perlulah saya komen sebab itu pelaksanaan sebenarnya ya. Peringkat kamu melaksanakan. Boleh jadi betul, boleh jadi silap. Tapi kalau apa yang kamu rancang itu betul, pelaksanaan itu sudah pasti berada pada landasan yang betul. Tapi bila plan kamu silap, maka pelaksanaan kepada apa yang dirancang sudah pasti berhadapan situasi yang bermasalah. Itu je. Kemudian kit media kan pengajaran macam mana saya nak kata ya. Ada setengahnya yang baik, ada setengahnya yang kurang lah mencapai kitnya. Kamu kena, macam saya kata tempoh hari, kalau kamu yang terbaik kamu buatlah ya, kamu buat kit. Artinya apa-apa yang berkaitan dengan hasil pembelajaran supaya pelajar dapat faham, maka kamu benalah kit pembelajaran. Ingat ya, dalam model DIL berikan pendedahan pada pengalaman yang sebenar supaya murid boleh faham. Kalau tak boleh yang sebenar, buatlah simulasi, model dan sebagainya. Itu aras yang kedua. Semakin ke atas itu semakin kurang berkesan lah. Jadi fikirkan yang itu. Ramai di antara kamu yang tunjukkan buku teks saja. Buku teks itu antara yang paling tidak berkesan lah bila kamu gunakan. Cuma kalau kamu nak gunakan, macam mana teknik nak gunakan buku teks itu? Kena jelaskanlah teknik penggunaan buku. Jangan tunjukkan saya gambar buku teks, nak buat apa? Ya. Jadi tempoh hari saya ada beritahu kamu, dalam tu ada beberapa. Contohnya teknik membaca buku teks SQ3R. Ada berpuluh teknik. Kamu boleh pilih mana-mana teknik. Macam mana nak gunakan teknik itu ketika menggunakan buku teks. Bukan sekadar
Kamu ambil gambar buku teks, tunjukkan saya nak buat apa ya. Tunjukkan kamu nak guna cara bagaimana menggunakan buku teks yang betul. Boleh faham ya. Kemudian yang lain-lain tak ada masalah lah kalau yang menggunakan bahan yang bertepatan dan bersesuaian. Ya, ikut Dale punya kun pengalaman pembelajaran tu, yang mana kamu nak pelajar lebih berkesan. So, tunjukkanlah. Itu key. Kalau misalnya kamu sudah ada, ya setengah-setengah di sekolah mungkin sudah ada. Artinya kamu pilih. Kalau kamu nak pilih, apa ciri-ciri media yang bertepatan dengan konten yang kamu ajar? Itu ialah pemilihan. Ya, pemilihan. Ada cara memilih kit ataupun bahan yang sesuai. Ada teknik memilihnya. Kalau sesuai, kamu guna sajalah. Ya. Misalnya di sekolah ada carta yang sesuai, entah apa benda lah ya, carta tentang rajah ke apa-apa. Jadi kalau ia bertepatan dengan apa yang kamu ajarkan tajuknya, maka kamu guna sahaja. Mengapa kamu guna? Kerana ciri-ciri yang ada dalam apa-apa bahan media yang kamu gunakan itu telah menepati kriteria yang kamu perlukan. Apa dia kriteria itu? Nyatakan sajalah. Ya. Bagi tahu. 1, buat. 2, guna. 3, pilih. Ya. Pilih itu sebab ada banyak. Ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Maka kamu pilih yang mana paling sesuai. Okey. Clear? Clear. Yang lain? Ada yang clear, ada yang tak clear. Yang tak hantar pun ramai. Okey. Jadi sekarang ini, apa yang kamu nak saya buat? Adakah saya nak reject balik, kamu hantar atau apa? Atau saya bukakan tapak baru, ada yang tak mau hantar pun tak apa, tak ada masalah. Macam mana? Sir, kalau sesemak dulu boleh tak? Kalau mana yang pembetulan yang tak menepati. Tak sempat. Alah. Banyak tu, tak sempat. Jadi saya hanya checklist sajalah. Daripada apa yang saya sebutkan tadi, saya terangkan. Kamu boleh agaklah kamu punya tepat ke, tak tepat ke. Jadi kamu boleh tak mau ubah pun tak apa, tak ada masalah, kekal. Yang rasanya nak ubah boleh ubah. Cumanya kalau begitu saya akan buatkan tapak hantaran yang baru supaya yang tak nak ubah kekalkan di situ. Yang nak ubah hantar balik. Okey. Okey. Boleh sir. Jadi kamu nak sampai bila tarikhnya? Seminggu ni siap tak? Jangan lama-lama dah. Saya tak larat nak tunggu untuk saya semak dah. Perjumpaan kita yang terakhir ialah pada 18 kan? 18. Sampai 18 boleh kot. 18. Sekarang baru berapa? 6. 6. Okey, kalau saya letak 18 tu minggu hadapan kan? Betul? Betul. Tak lama sangat lagi. Okey, saya berikan tempoh sehingga hari Ahad ni boleh? Sekarang ni hari Senin kan? Ini bermakna tuan-tuan ada 6 hari lagi. Nak betulkan ke nak apa ke? Boleh? Ini bukan paksaan, tak. Siapa yang rasanya daripada perbincangan tadi, tuan-tuan rasa ada yang tak lengkap, tak sempurna, nak betulkan, boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau tak nak betulkan, tuan-tuan dah hantar di tapak yang sedia ada, is okay. Bagi yang belum hantar, ni ramai,
Sila hantar di tapak baru yang saya akan buka nanti. Jadi ini peluang yang terakhir. Selepas ini saya tak ubah dah sebab saya kena rilis markah sebelum peperiksaan bermula. Walaupun khusus ini tak ada peperiksaan, ada kertas lain pada minggu peperiksaan itu saya kena key in markah dah habis. Ya, tak perlu dilihat ke apa ke. Jadi kalau dia tak masuklah markahnya ya. Jadi itu saja. Walaupun dia adalah kerja kumpulan, saya dah beritahu tempoh hari, individu kena hantar sebab markah saya kena letakkan di hujung nama tuan-tuan. Ya, bagi yang submit ada markah di hujungnya. Jadi saya kena berikan markah itu dalam kotak itu. Kalau tak hantar, nama tuan-tuan akan muncul dalam ruangan not submit. Not submit, tak ada kotak tu. Kotak markah tu tak muncul. Jadi macam mana nak letak markah? Ruang markah itu tidak ada. Sebab itu saya dah beritahu lama dah, hantar. Prof, maksudnya kerja kumpulan pun setiap individu perlu hantar? Ya. Oh, bukannya wakil? Tak, tempoh hari kan saya beritahu dalam kelas dari awal lagi. Saya dah beritahu kena hantar setiap individu. Walaupun benda itu benda yang sama, hantarkan saja. Bukan wakil ya. Sebab untuk isi markah tu, ruang untuk isi markah tu hanya muncul kalau masing-masing submit. Jadi dia akan muncul kotak markah itu. Jadi bila saya buka dalam kumpulan, katakanlah dalam kumpulan ada 2 orang, saya hanya akan klik nanti kawan yang seorang lagi, terus saya akan isi. Bukan saya baca dah, tak baca. Tengok, saya andaikan sama lah. Bila sama, saya akan letakkan markah. Yang penting ruang markah itu muncul. Jadi kalau tak hantar, ruang markah itu tidak ada. Jadi saya tak boleh nak letak markah. Walaupun saya percaya kamu sudah buat, tapi ruang markah tu saya tak boleh nak letak markah. Nanti dia akan letak kosong lah. Sebab saya hanya perlu klik confirm saja markah itu, maka markah itu terus masuk dalam sistem. Jadi saya tak perlu buat banyak kerja, baca markah, isi markah tak. Saya terus markah, saya baca, setelah saya baca letakkan markah di situ, ada button confirm, saya akan klik di situ, otomatik markah kamu sudah masuk dalam sistem. Boleh ya? Jadi kita confirmkan semula. Hari ini nanti saya akan betulkan kembali. Saya akan buka keseluruhan tapak, ada 4 tapak itu. Jadi masing-masing kalau rasa nak hantar yang baru, hantar di tapak yang baru. Kepada yang masih belum hantar, peringatkan kawan-kawan, ya, tuan-tuan berkumpulan kan, kalau masih belum masukkan, uploadkan jawapan atau kerja khusus yang dibuat, uploadkan segera di tapak yang baru. Baik, segala urusan untuk tugasan ni saya berikan sehingga hari Ahad. Hari Ahad berapa hari bulan ya? 12 hari bulan. Ya, sehingga 12 hari bulan. Jadi 12 hari bulan hari Ahad, tarikh akhir pada pukul berapa? Letakkan pukul 11 malam tarikh akhir. Lepas itu saya akan buat pemarkahan dan saya jangkakan akan siap sebelum 18 hari bulan itulah. Boleh ya? Saya harap tuan-tuan semua boleh faham apa yang saya jelaskan tadi. Boleh memberikan sedikit inspirasi, manfaat pada tuan-tuan untuk betulkan. Baik, sila isikan kehadiran tuan-tuan untuk hari ini. Minta maaf sir. Ya, boleh. Apa dia punya dalam JSU tu ada nak set tu yang set soalan tu. Jadi kita kena sediakan set soalan ikut bilangan bersama dengan skema jawapan. Ya, betul. Dari JSU tu, selepas JSU tu buatlah soalan ikut
Misalnya RPH 1 ya, RPH 1 apa soalannya? Untuk objektif 1 mana soalannya? Untuk objektif 2 mana soalannya? Untuk begitu juga keseluruhan tu. Ikutlah mana-mana yang tuan-tuan fikirkan. Yang penting ialah setiap RPH itu ketika kita buat JSU akan diikuti dengan soalan-soalan dia lah. Dia ikut dia, kit media pun sama juga. Kit media tu ikut RPH lah. Bila RPH kamu ajarkan, apa kit media yang kamu nak gunakan. Ada lagi yang nak tanya? Baik. Jadi kalau tidak ada, sampai di sinilah perjumpaan kita. Alhamdulillah kita dapat berjumpa. Semoga semuanya dapat disempurnakan sebaik yang mungkin. Ya. Macam saya kata tadi, saya cuba nak upkan level tuan-tuan supaya semuanya dapat yang terbaik. Ya, boleh je kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak perlu baiki, maka tak payahlah baiki. Jadi kalau nak baiki, boleh baiki, tak ada masalah. Saya berikan ruang dan kesempatan itu sementara masih ada. Jadi itu saja perjumpaan kita pada pagi ini. Sampai kita berjumpa lagi nanti. Seterusnya berapa hari bulannya? Last kali kita ada satu lagi kan? 18 Jun tu. 18. Ya. Kita tengok nanti apa nak dibuat pada 18 Jun itu, sama ada kita tengok markah masing-masing. Apa-apa lah. Ya. Saya fikir sudah boleh dapat lah 18. Kalau 12 sudah siap, semua submit, saya akan mula semak minggu hadapan dan bolehlah masing-masing tengok. Ya. In case macam saya kata, peperiksaan akan bermula pada 24 ya? 25 dan 26. 25, 26. Maknanya dalam tempoh seminggu itu, in case kalau ada perkara-perkara yang berbangkit, kita akan tengoklah. Jadi kita boleh buat lagi secara online pada berapa hari bulan tu ya, 18 hari bulan tu lah, seketika untuk masing-masing tengok markah keseluruhan yang tuan-tuan dapat lah. Ya. Kalau ada masalah berbangkit, bangkitkan ketika itu juga. Jangan senyap je. Kalau tuan-tuan diam, tak ada apa-apalah. Okey ya. Okey, itu saja perjumpaan kita pada pagi ini. So, kamu tengok petang ini saya akan betulkan kamu punya hantaran semula. Saya akan buka hantaran baru yang semula keempat-empat itu. Jadi saya ulang lagi, terpulang kepada tuan-tuan, bukan satu paksaan. Kalau rasa nak dibetulkan, hantar sebelum pada 12 hari bulan ya. Maknanya ada 6 hari untuk diperbetulkan. Buatlah yang terbaik yang mungkin supaya markah yang terbaik tuan-tuan boleh peroleh. Alhamdulillah, itu saja. Sekejap. Pula. Yang kit media tu, kita ada 3 RPH kan? Ya. Macam saya buat kit media tu berdasarkan pada RPH yang saya buat rakaman makro. Itu saja kan? Kan ke Buat 3-3 RPH tu. Betul? Oh, maknanya kit media tu kena ada 3-3 RPH lah. Rasanya lah, ikut arahan soalan tu. Ya, kena buat 3-3. Ya, betul. Saya rasa pun semuanya kena 3-3 tu. Okey, sir. Okey, Hafizatul. Faham Faham. Buat balik elok-elok. Itu saja. Ada lagi? So, rakaman satu je kan? Ya, rakaman itu satu je. Berdasarkan salah satu RPH. Pilih mana-mana. Kalau rakaman itu ya. Terima kasih, Sir. Baik, sama-sama. Ada lain? Lagi. Sir. Untuk yang RPH pula. Untuk yang rakaman tu, dia tak termasuk dalam RPT sebab RPT kan buat bulan 7. Betul tak, Sir? Apa dia? RPT? Macam saya buat rakaman tu. Rakaman tu untuk pengajaran yang
dah buat. Untuk RPT, tak termasuk yang tu. RPT buat bulan 7 punya. Boleh kan? Mana pula kamu pergi situ? Kamu buat RPT kan? Untuk 12 minggu kan? Ya, tapi bermula bulan 7. Ya, tak ada masalah. Kemudian RPH. Kan? Ya. Yang itu kamu buat bulan 7. Cuma video itu bila kamu nak buat, itu tak ada masalah. Video itu kita tidak ambil benda yang kamu akan buat pada masa depan. Maknanya video akan datang tak siap lagi kan. Yang kamu buat ini base kepada video yang kamu lancarkan. Dia begini, mudah saja. Kalau dengar apa yang saya kata ni ya. Baik. Bila kamu buat video, maknanya ialah video berasaskan apa yang telah kamu buat, laksanakan, betul? Betul. Betul. Maknanya tak sama dengan RPT yang kamu buat sekarang ini kan? Sebab RPT tu untuk latihan mengajar yang pernah saya beritahu dulu kan? Ya. Tempoh 12 minggu untuk latihan mengajar bermula pada bulan 7. It's okay, tak ada masalah. Kamu nak buat bila pun, yang penting ialah begini. Ada RPH-nya. Sebab saya nak tengok RPH dulu, baru nak tengok kamu punya video. Okey, faham sir. Boleh, tak ada masalah. Jangan buat video lagi. Video dah ada, buatkan RPH-nya. Ambil yang telah kamu buat itu, nanti hantarkan sekali RPH-nya dan videonya dalam file yang seterusnya ya. Boleh? Okey, boleh. Okey, clear. Ada lain masalah? Yang lain okey ya? InsyaAllah okey. Okey. Baik. Jadi semua dah isi dah borang kehadiran? Sudah. Okey, clear, good. Okey, sampai di sini pertemuan kita. Sehingga kita berjumpa lagi pada akan datang. Jaga kesihatan, jaga keselamatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay.